Okay, investment dia berapa? Mari kita kira dulu. Investment customer ni, sebab dia buat gradually kan, 30,000 campur 30,000 campur 10,000 campur 150,000 campur 12,000 campur 3,000. Total investment customer saya ni 235,000. Okay, total unit dia berapa? Kalau kita total unit, kita tengok last kali dekat ledger dia 303,004. Okay, so macam kira cost 235,000 is investment dia tadi. So total collect units dia dapat 303 235,000. Tu modal. Bagi dengan units yang dia dah collect 303,004. So cost price dia 77 sen. 77.5 sen. Okay. Tu kartun ni. Mana dia hilang? Okay. I repeat balik. Okay, my customer ni dia bukan lump sum investor. Dia dah bersara, dia adalah business dia sendiri. So dia buat gradual ataupun bila ada extra, every month or every other month, every 3 month dia akan buat top up. Sebab saya dah pujuk dia buat regular saving plan. So bila dia kata dia tak boleh nak terikat every month tu dengan regular saving plan, auto debit, dia kata tak apa, Dr. Siti, bila saya ada extra every month or every 3 months saya akan top up. So with PDA online lagi senang lah. So hari ni dia message tadi. So saya buka lah saya punya PC, baru buka PC saya untuk check dia check message dia saya. So saya tengok dekat WhatsApp, dia tanya berapa cost price dia sekarang. Sebab saya masa cuti Chinese New Year tu, saya ajarlah customer saya apakah dia cost price. Bila kita melabur, kita kena always tahu kita punya cost price berapa. Macam kita beli baju, kita beli barang, we must always know our cost price berapa. Setengah orang bila pergi shopping, bila beli something lah, contohnya you beli lotion ke kan, satu botol ni RM30. Ya ke RM30? Kalau you keluar rumah tu, duit minyak, duit tol, duit parking tu cost tu. Itu kalau nak go deeper about spending lah, spending cost price in a day, daily cost price. So ni go back to unit trust. Assalamualaikum, apa khabar semua? Selamat pagi. Tiba-tiba cerita pasal cost price. Tadi nak start, tiba customer bagi message tanya cost price dia berapa. Sebab baru ni masa Chinese New Year dia tambah 13,000 dengan 2,000. Bagus kan? Ada inisiatif, ada semangat nak menyimpan tu. Berapa je dia ada extra, dia message, dia suka sangat menabung, walaupun tidaklah selalu. And bagi some people, Allah 2,000, 12,000, 1,000 pun nak call doktor, it's okay. Call je saya, kita buat top up secara online. Sekarang kan online, prinsipal darah access. Ada tunjuk my iPad is with my secretary. Saya bersiaran daripada pejabat saya. So my secretary Ira is keying in untuk takaful. I have a customer nak ambil takaful medical card dengan investment or cash value. So dia tengah guna saya punya iPad lah. So okay, tak dapat nak tunjuk saya punya PDA secara online melalui iPad. Actually all consultant yang di bawah naungan Principal Asset Management, we can also buka our online portal melalui PC. So if you don't have a consultant, get a consultant to assist you. Especially sekarang bila kita PKP, kita kurang berbelanja. Saya rasa lah kita kurang berbelanja. Mesti ada extra RM50, RM100, RM500, RM1,000. Tengok kita punya income lah macam mana kan. Maybe some people yang tak terkesan tu, they have a lot of excess. So jangan splurge lah. Apakah dia splurge? Janganlah boros, jangan ikut nafsu.
Especially bila kita online shopping, kena hati-hati. Waalaikumsalam, apa khabar Kak Saliha? Kasihanlah salah seorang konsultan saya. So kalau berada di Kuala Lumpur, boleh PM Kak Saliha saya tu, Kak Saliha Ikhwan. Same goes to Azlina Alias, how are you? Nur Syuhada, how are you? Apa khabar? Apa khabar semua hari ni, hari Selasa? So customer saya ni, kalau tengokkan transaction dia, kan banyak kan? Dalam masa berapa tau? Dalam masa dia start melabur bulan 9 tahun lepas. Masa saya start bekerja tu, lepas bercuti. So masa dia mula melabur bulan 9 tu, goyang pula. Sorry, pening you all. Okay, masa dia mula melabur tu bulan 9, saya kata dekat dia, sebab normally when I meet my customer, saya akan merujuk untuk buat regular saving plan. Ataupun auto debit. Kalau auto debit ni tak payah nak pening, tak nak fikir. Dia every month a certain date, 9 hari bulan ke, 10 ke, 28 hari bulan ke, bank dengan bank akan bercakap. Maknanya dia deduct terus. It's a disciplined method of savings. Okay. So she can't. Dia kata dia tak boleh terikat. So as and when saya every month, tak ada as and when ni, every month saya akan message my customer, ada extra ke nak top up. Lepas tu saya akan ambil gambar portal saya akan message pada customer. Ni juga tips ya kepada konsultan di luar sana, bagaimana saya gradually, hari ni banyak guna the word gradually, ataupun kerap boleh mendapat cash, sebab saya selalu berhubung dengan customer saya. Ada extra tak? Macam semalam ada yang top up 200, ada yang top up 400, ada yang top up 2000. Tugas saya ialah menambah baik nilai keuangan rakan-rakan. So saya tidak I'm not looking at the value of your top up. I'm looking at your plan, your vision, your mission, ada 3, 10, 15, 20, even 30 years. So masa saya message tu, tuan-tuan, rakan-rakan ada RM50, kita top up RM50. We do have funds yang you boleh buat regular saving plan or top up sebanyak RM50 minimum. Maksimum tak ada. Ada customer tanya, top up ni ada maksimum ke Siti? I kata tidak ada. Nak buat billions pun boleh. Cuma billions tak bolehlah menggunakan portal. Kita kena guna check, ataupun rakan-rakan customer kena pergi ke counter. Macam hari tu saya teman lah customer saya pergi ke counter CIMB Preferred di Gleneagles buat TT online. Tu sama bank bercakap. So dia transfer lah, it was over 300,000. So dia agak besar, so tak boleh lah, dia tak nak pakai check. Dan dia nak pula dia jenis yang very market trend market mindset lah. Dia nak harga hari tu juga, hari tu. Okay, nak invest harga hari tu, saya menolong, jom kita pergi bank. So saya temanlah dia pergi bank, buat transfer di CIMB Preferred Gleneagles. Sekejap je masuk dalam. Lepas tu belah PKP kan, with high standard of SOP, saya tabik lah CIMB Bank. Dia datang, dia tanya nak buat apa. Saya kata my customer nak buat TT. Dia bagi borang. Lepas tu I isikan, customer sign. Lepas tu dia kata terus dia bawa ke kaunter. Saya tunggu sebab dia seorang je, boleh ke kaunter. Lepas tu tak sampai 5 minit, dapat slip kecil, dah already transferred to her account with principal. So lepas tu 2 hari selepas tu dapatlah tahu harga berapa dia dapat beli or invest. Tu the fastest lah. Kalau pakai online pun sama, dalam masa 48 jam. Kalau pakai cek, kalau lebih 100,000 mengikut policy syarikat, lebih 100,000 cek tu harus clear dahulu, baru syarikat membeli or invest your money. Sebab untuk mengelakkanlah apa-apa difficulty or challenges daripada cek berkenaan. Sebab kadang-kadang salah tulis cek, salah tulis tarikh, salah sign. Macam saya lah, signature untuk cek dengan signature untuk dokumen lain, signature untuk surat lain. Sudah. So bila tak nak berlaku apa-apa, sebab bila kita invest, normally bank akan beli terus on the spot or booking units on the spot. So bila sesuatu transaction tu di reject, so siapa yang rugi? So you all kena understand lah kenapa syarikat memberi polisi kalau lebih daripada 100,000 cek tu kena clear dahulu, baru syarikat kami
melabur ataupun book harga hari itu. Sebab macam hari tu ada customer bagi cek 400,000, 200,000, 4 hari tak clear lagi, 5 hari tak clear lagi. Bukan tak clear, tak beli lagi. Sebenarnya menunggu cek tu clear dahulu baru dapat melabur. Kenapa saya guna the word beli? Sebab tuan-tuan dan puan-puan membeli unit. Unit amanah ialah kumpul unit, so beli unit. So kena understand lah. Flare pula apa bagi. Okay, so talking about customer saya ni, kalau tengok kat sini dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 transaction daripada bulan 9. Macam saya macam tadi, dia retiree, dia ada bisnes dia sendiri, dia tak boleh syikat tied up with auto debit. Walaupun saya dah bujuk, dia kata tak apa Siti, dia ada extra je, dia akan call saya. Saya tak tunggu dia call saya message je Sabtu ke Ahad ke. Kalau perempuan lah, normally customer perempuan, saya akan message. I message lah, Porosna ada access bulan ni, time for top up. Lepas tu saya tunjuk gambar duit, kantung duit dekat dalam WhatsApp tu. With some of my customers, or actually most of my customers, have very tight relationship. Begini, dia kena begini. How to build into that kind of relationship is, pertama, you must always be there. You must once in a while cerita what's happening in the market. Yang pentingnya you must always be there. And you must always put service dulu daripada whatever is in your mind. Sebab kita punya tugas ialah menolong orang lain. So daripada transaction dia ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 transaction, ada dapat satu bonus tu. Ada yang 50,000 dan 30,000. Dia punya total investment ialah 235,000. Kita kira 2 kali tadi. So tadi dia message, tu yang nampak dekat screen saya WhatsApp tu. Berapa cost price dia. Nak tahu cost price ialah berapa duit yang telah dilaburkan. So saya dah kira-kira tadi is 235,000 daripada 89 transaction tu, campur bonus lah. Okay, bonus tu dia tak keluar, so units tu masuk semula. So investment 235,000 tu tolaklah pula dengan total units. So total units dia berapa? Tengok dekat kita punya ledger ni, last sekali tengok yang itu, itulah dia punya total units selepas bonus. So berapa customer saya ada? 303,004. So kita bahagikan 235,000. Yang saya macam tadi lah, dia invest 30 lah, 10,000 lah, 3,000 lah, apa ada, bagi dengan units yang dia dapat sampai hari ni. 303,004 unit. Cost price dia 77 sen. Tu 77 sen So 77.5 sen lah. So dia invest into dana. Nama dana ialah Islamic Asia Pacific Dynamic Equity, Asia Pac. So Asia Pac hari ni 76 sen 38. So bila kita tahu cost price kita berapa, which is 77.5 sen, dan harga ni harga hari ni ialah 76.3 sen. 76, 77. Cost price 77, harga hari ni 76. So tak lama lagi dia akan break even. Kenapa ada negatif tu? Kenapa ada kena tunggu cost price tu? Rakan-rakan kena ingat bila melabur. Sebab customer saya ni juga yang mula-mula confused dengan saya masa mula-mula melabur. Dia kata, bukan beli 77 sen ke? Bukan beli 76 sen ke? Saya bukan beli 75 sen ke? Sebab dia kan as and when dia top up, bila dia ada cash. I kata, sabar Porosna, bila kita invest, bila melabur, kita incur cost. Dia kata cost, that's why I kata tunggu nanti unit keluar baru kita boleh kira satu unit berapa cost puan. Apa benda cost tu? Bila kita melabur, kita akan incur cost because the money will be invested by fund manager. So adalah fund manager cost, all these fees lah akan pergi ke fund manager, trustee, management fees, admin fees, beli stok, jual stok tu semua ada fees. So berapakah fees dia? Untuk equity di bawah prinsipal adalah 4.8%. Untuk sukuk 1%. Untuk money market 0%.
Berapa kali fees ni? Puan ni tanya saya. Sekali je. Every time invest saja ada incurred cost. Switching tidak ada, redemption tidak ada. Kecuali masa invest tu dalam dana yang service charges dia below 4.8. Maybe sukuk atau money market. Macam customer saya lah, dia masuk sukuk bulan 12. Lepas tu bulan 1 I kata dekat dia, market looks very good, very promising, why not portion of your sukuk. Kita as a consultant, you must be confident with your product and your company. I kata kat dia, why not switch into equity. Rasalah separuh, because sukuk on average about 4 to 6% a year, or a little bit more. Equity can be like 8 to 12% a year, or a little bit more, or a little bit a lot. A little bit a lot lah, a lot. Sorry, my English. So dia switch. So daripada sukuk tadi yang management fees 1%, pergi ke equity yang 4.8, adalah incurred cost kat situ 3.8. So masa dia switching tu adalah switching fees. Faham? Faham tak? Faham tak Hazli? Sebab kadang-kadang customer ni kita dah terangkan tapi dia terlepas pandang. So saya pun experience dekat my customer ni pun Rosna, masih invest 74 cent tu, that's not your cost. Your cost is after, bila dah invest tu nanti, after calculating the whole 4.8% lah, the service charges or the management fees. Dia kata, ya ke? Macam nak kira tu? Adalah formula dia. Berkali-kali lah, 4 jam juga lah saya nak explain kepada my customer macam nak kira cost price. Senang macam ni. Kepada rakan-rakan yang melabur, anything under investment, sama ada equity ataupun sukuk, ada management fees. Apakah ada management fees? All the managing, all the effort, all the buying and selling yang akan incurred dengan menyimpan, melabur, memberanakkan duit rakan-rakan. So this process we call management fees lah, and hanya sekali masa masuk saja. Again, switching fees akan incurred kalau sebelum ni service charges lower than yang you nak switch tu. Kalau tidak, switching is free. Buatlah beberapa kali setahun. Tapi consultant janganlah buat banyak kali. Macam saya mention tadi, customer saya tu first time invest dalam sukuk. Lepas tu saya kata, would you like to rasa mengikut saya punya reading and listening and watching all the news and market news, nak ride tak wave ni. True enough, market naik and she earns a lot of money. Berapa dalam masa sebulan net profit dia 5,000 daripada 100,000 macam tu lah. She was so happy. Dia kata sebulan apa tak okay. Bagi saya, bila melabur, kita jangan terlalu fikirkan kenapa kita tak buat tu, kenapa kita tak buat ni, why didn't we put so much, or why didn't I do this. Okay, apa sahaja yang kita dah melabur tu, kita make money from that situation. Dan kita grow the money. Jangan terlalu memikirkan, don't think too much lah yang tak dapat ke apa ke. Sebab I deal with 100 customer, and for the past sebulan lebih ni sebulan setengah ni, saya banyak customer baru, middle 40, and banyak juga yang top 20 dari segi ekonomi lah macam perangai lah. So some of them yang yalah, benda ni semua nafsu kan. Kenapa hari tu tak bubuh banyak ni. To me, bila terasa lah, kenapa hari tu masa 71 sen tak bubuh banyak, then now baru berapa sen, 76 sen, invest lah lagi. Tak apalah, nantilah tunggu turun lagi. Itu pun you should not say. We cannot predict. Economy tak boleh nak predict to the exact dollar and cent. However, kita boleh lebih kurang lah projek dari segi unit trust tu, sebab unit trust dia punya harga tak effect terus in one day, dia terus jatuh, dia terus naik melonjak-lonjak in one day. We are not stock market. We diversify your investment, your savings into stocks, ikut background. Ada yang banyak dalam equity, stock market 95-90%, ada yang 80 saja, ada yang 60 saja, ada yang 50% sahaja, ada yang less than 20% pun ada.
Tengok kepada situasi fund, situasi ekonomi and fund tu punya target. Apakah fund tu punya motif? Principal pun ada 70 fund. So you have to talk to your consultant. Kat luar sana ada 37 unit trust company. Talk to your consultant. Which fund suits you? So macam customer ni lah. Masa saya approach dia, last year was COVID. We are still having COVID. Masa tu PKP bulan 3. Bulan 4 saya approach dia. Saya kata belilah, buy over crisis. Itu ayat saya, buy over crisis. Dia kata, nantilah dulu Siti, nantilah. Masa tu harga most of the fund equity lah, 50% ke bawah. So I put my money sikit. Sebab memang masa bulan 3 saya buat aliran tunai kan. Berapa income kita, jadi kita duduk rumah, banyak cost yang kita tak incur. Minyak kita tak keluar. So tak ada petrol cost, parking cost, apa lagi, whatever lah, eating outside cost ke apa kan. So saya buat aliran tunai kan ada extra. Macam mention tadi, investment unit trust ni flexible, affordable, mampu milik. RM200 pun boleh top up, RM50 pun boleh top up. Talk to your consultant. I don't think ada ke consultant kat luar sana, kalau you message kata saya nak top up RM200 boleh tak? Dia kata tak boleh, RM1,000. I don't think so. It's our job to help you. So macam customer saya semalam, dia top up RM200. I'm happy to help her. Lepas tu dia ada 2 fund, so auto debit. Dia nak buat auto debit. So dia kata nak ada one. Okay, I tolong dia lagi 1 fund, RM200. I'm okay. Because to me it's my job. It's my job, and konsultan di luar sana, it's your job. Juga pada rakan-rakan yang melabur, that's why I kata tadi, you must have a consultant. You must have a license, professional consultant. So go back to cerita customer saya tadi ni. So dia punya cost price 77 sen. Harga hari ni dah slowly naik ke 76. Ke nak cakap fast naik. Dah naik ke 76. So within sehari 2 ni dia dah cost price lah. Maknanya anything above 77, cost price dia dah untung. Anything above cost price is your profit. Anything above cost price is your profit. Anything above cost price is your profit. That's why it's very important for you to talk to your consultant and belajar tentang pelaburan. And especially pelaburan yang agak selamat. Bagi saya sangat selamat ni, investment in unit trust. Dia yang tak selamat dia ialah bila kita melabur ikut nafsu. Dengan orang, fund ni bagus. I punya bilik sebelah manager tu dia beli invest fund ni, apa nak fund ni juga. Well, maybe naturally anda seorang yang konservatif, tapi sebab dengan orang. So normally saya akan berbual dengan customer saya. Kalau dia konservatif, saya still akan push dia konservatif walaupun dia sibuk dengan orang kata itu ni. Saya kata boleh try sikit, try 10% or 20%. Talk to your consultant. If you don't have a consultant, you can give me a call or you can message me. Sebab saya pun ada beberapa customer yang saya tak pernah dengar suara dan walaupun saya tak pernah dengar suara, kami banyak berbicara menggunakan WhatsApp. Tapi saya dah tinggalkan suara saya dalam video call. Sebab bila saya dalam video message, saya online kan customer saya dalam portal. Masukkan dia punya details, masukkan dia punya latar belakang, employment, bank details, Maybank ke, CIMB Bank ke, Hong Leong ke, kat bawah tu ada bank details. Sebab senang bila nanti nak redeem ke apa-apa ke, top up ke apa ke, dia akan terus klik yang itu. Sudah masukkan tu, saya akan sambil IC tu, normally I'll take a short video and I send. Lepas tu nanti dia akan minta OTP, verify lah. So nanti OTP akan hantar kepada customer punya SMS. Send me video, hantar. So sometimes cakap lah dekat my video message tu, but my customer tu tak pernah bercakap. hantar video message, hantar foto message je lah. It's okay. Kita sekarang ni era yang sangat hebat, di mana yang pentingnya ialah the details that rakan-rakan bagi untuk online transaction tu cukup, tepat. Kalau tak boleh,
Kerana mungkin rakan-rakan pernah melabur di dalam company saya sebelum ni. So sebab sistem baru ni, bila dah capture macam tu, tak boleh masuk PDA kadang-kadang online. So menggunakan Borak. It's okay. Kita ada apa? Kita ada, alamak saya tak ada pula saya punya motor kecil saya. Kita ada Grab atau kita ada courier. So courier lah, saya courier Borak kepada rakan-rakan sign kan, macam ni. Sign, lepas sign tu courier saya balik. Lepas tu saya submit dekat branch. So tak perlu nak jumpa, tak perlu nak keluar. Courier pun berapa? RM5, RM6. Kalau keluar, minyak dah berapa? Parking lebih RM5. Kan? So this bagi saya, walaupun may not be the fastest, mungkin makan masa dalam 1 minggu untuk 2 hari sampai sign, 2 hari balik, seminggu lah all this processing. Yang penting ni rakan-rakan take action. Setuju tak? Bagi saya, nak tengok ke nak rasa? Setuju tak? Okay. So saya akan message my customer ni, dia punya cost. So mana dia? Oh, ada customer. Saya patutnya submit satu EPF hari ni. Ni satu EPF investment. Menggunakan apa? EPF investment kena menggunakan Borak EPF pengeluaran. Ini EPF Talk to CIMB or CIMB Principal Asset Management Berhad in alliance with CIMB Talk to Kira SP or EPF. So oleh kerana ada ICNA semenjak bulan semenjak kebelakangan ni kan macam havoc kan, ICNA ramai seronok, kerajaan melonggarkan syarat-syarat untuk pengeluaran ICNA. So bila buat calculation tu, saya kena make sure lah customer saya ni buat ke tak buat ICNA. Kalau dia ada buat pengeluaran ICNA, saya kena minus lah pengeluaran ICNA tu, baru kalikan dengan 30%. Sebab melabur melalui penggunaan caruman EPF, dia ada rules and regulation dia. Kerja kami ialah untuk memastikan, of course lah, duit ni dilaburkan mengikut target dan impian anda. Of course ni borang dia, kena buat lah, kena ikut lah. So dia jawab, Waalaikumsalam Poci, I tak ada keluarkan ICNA. Maknanya calculation ni tepat lah. Saya dah my secretary dah calculate dah. So kejap lagi boleh submit. So tadi saya nak jawab saya punya customer yang tanya tu. Okay. So saya tulis total investment RM 235,000. Total unit sekarang berapa? 303,004. So cost ialah capital divide by units. Maknanya 77.5 sen. 77.5 sen. Syabas. Laju saya type ni. Because saya pernah ambil 3 years of typing class, 3 years of typing class. So saya boleh type berapa ribu perkataan seminit lah. Quite fast lah, without looking at the keyboard. Itu skill, orang kata skill kehidupan. Sebab dulu saya pernah jadi PA kan, saya kena ambil lah typing skill. Okay, so I dah jawab customer saya tanya cost. Remember cost ialah capital, berapa kira total capital dia, bahagi dengan cost dia, campur units dia. So total capital, total units divide, that is the cost of customer tu. So anything above the cost is customer tu punya profit. So itu done. Menjawab ni done. Yang my customer kata dia tak ada ICNA, dia tak ada buat pengeluaran ICNA. So boleh transfer ikut calculation yang ni lah. Okay, next is agency agreement. Ajalah buat kerja, buat live Ajalah naklah tengok siapa bersama saya hari ni. Ada Ahmad Nafili, ada Nadia, ada Khadijah. Kedi, how are you? Okay, next is agency agreement ni ialah so we have two
Ada 2 orang akan join elite team. Ya. So bila kita nak jadi consultant, kita kena sign agency agreement ni lah. Wan, are you with me Wan? So remember Wan, nanti siapkan borang ni juga dengan 4 dokumen. Apakah dia? 2 kopi IC. Lagi apa? Original certificate education. Tak ada kat sini ya. Oh, Ira tak attach dia punya harta karun ni. Oh, Ira simpan ni. Mak Mai tunjuk dekat Bilal apakah dia harta karun. Harta karun. Apakah dia dokumen-dokumen ni harus anda sertakan. Janganlah pergi saya borang macam ni je dan sign tak lengkap tu, tak boleh submit nanti. Okey, bagi saya siapa nama? Saya bagi contoh. Okey. So, ni Nurul punya. So, macam tadi lah, kena ada 2 keping IC. Foto IC. Lepas tu kena ada certificate exam. Certificate education. Universiti mana? Macam ni Universiti Kebangsaan Malaysia. Wow. Daripada Nurul. So bagi yang original, I will return it back to you. Kenapa? Sebab ni akan di-verify oleh branch, ya, bukan saya. So give me the original. Kalau takut koyak, laminate macam customer saya. Macam customer lah, macam my team member ni, Nurul ni, laminate macam ni. Kalau tak, okay, macam one of my new Khadijah. One of my new team member tu, dia obsession, dia dekat Kuching. Pergi branch, tanya branch, boleh tak tolong verify kan? Lepas tu baru courier borang tu pada saya. Sebab I pun takut juga terkoyak ke, terhilang ke kan. Bukan senang dah dapat universiti punya cert ni. Okay. So original IC 2. Apa lagi? Saya perlukan juga CMB statement. Ni bank statement yang ada logo CMB tu kena ada lah. Lepas tu nak gambar 4 keping. Ira, join balik berapa ringgit? Jerit je saya. Malah nak tekan-tekan kat sini. 100? Join balik. 100 je? Oh, kalau baru? 108. Okay. Untuk konsultan baru, okay, 4 keping gambar untuk konsultan baru first time, exam fees ialah RM180. Tapi bagi extra kalau nak buat Suruhjaya Sumpah, kalau boleh buat sendiri better lah, ya. Untuk re-register of existing consultant yang telah diriliskan, maknanya mungkin lupa nak fulfill. Bila kita jadi consultant, kita nak maintain kita punya lesen ni. Mana saya punya lesen? Dalam wallet kita nak maintain macam ni, saya punya PRS punya lesen. Nak maintain kita punya lesen, pertama training kena cukup. Trainingnya jam berapa? 16 jam. Kedua, kita kena make sure kita bayar lesen kita. Kereta pun ada lesen. Kan? Kereta pula, sorry. Driving license pun kita kena renew. Yearly kan. Kalau orang buat yearly lah, RM20 ke RM30. Tak ingat berapa driving license. So sama juga dengan lesen sebagai konsultan keuangan. Adalah RM23 rasa I. So CPD 16 jam dan kena buat sale. Minimum sale requirement ialah RM30,000 tahun ini. Bagi saya janganlah buat RM30,000. Rakan-rakan join business ni nak buat income. But if something ought to happen, macam my customer, my customer sebab ada few of my customer jadi consultant. Few my team member pun study lah, or ikut husband pergi overseas lah, or something happen that year yang tak boleh nak buat sale, at least RM30,000. Kalau tak ada, it's okay lah. Kalau macam being released, because of tak meet criteria, boleh join balik. So siapa yang nak join balik, boleh give me a call. Message saya 012-390-6050. Okay. So apa yang tebal ni nak jadi consultant? Pertama ialah agreement. Dalam agreement ni adalah commission kita tulis berapa dapat, and then rules regulation, apa yang boleh buat, apa tak boleh buat. Jangan buat benda yang tak boleh buat. Okay. So saya sign satu agreement.
Okay, second agreement. Kenapa ada 2 agreement? Special term, macam-macam lah dalam ni. Apa lagi? Cost, tenure, successors, entitled. Semua legal lah. Suspension, confidentiality yang dikenal lah indemnity, authorization card. Make sure bawa authorization card everywhere. Okay, so this is the second one. So sign. So, 2 set. Lepas tu saya akan sign apa lagi? Ni saya tak payah sign. Ni suruh dia sumpah sign. Dr. Siti Zainat, I have conducted an evaluation of the applicant. Oh ni dah kena. Fully recommended. Remarks, dia hardworking. Okay, signature saya. Okay, 1 2. Besar. Sekretari saya tanda. Okay, where? Recruiter signature. So, saya your recruiter lah. Your leader, your direct leader. Recruiter signature ni apa? Background information of the applicant. Background information to be filled by the recruiter. Education level, family members. Oh, okay. Alright, so this is done. Okay, next is masuk balik. Nanti kan ada 2 set kan. Okay, 1 set done. Second set, again ada 2 agreement. Agreement ni lah yang kita kena baca what can be done, cannot be done. These are the commission punya table. Ya, kalau tak mahir penyerahan commission, talk to your leader. Okay, again saya alu-alukan rakan-rakan yang dah di-terminate. Sedapnya yang dah di-terminate, yang telah dirilis oleh company, from whatever company before this. We have 37 unit trust company kan, and you would like to come back as a unit trust consultant, and you would like to have me as your mentor, you can message me. Okay, di mana sahaja anda berada. Kita ada online training sekarang kan. So kita turun Ampang, turun KL, nanti boleh datang training physically ke office. Other than that, kita boleh zoom. Senang sekarang ni kan kita boleh buat saya pakai PDA. Nanti saya ajar macam mana saya MTP semasa MCO PKP. Okay, rate remarks. Oh, kena rate remarks Ni siapa ni? Okay, signature, background information. Okay, done. So this is second set. So 1, nanti siapkan dia 1 untuk to branch branch check untuk verification. Okay, so this is done. Submission EPM ni pun dah boleh submit hari ni. So saya kena sign. Dia kata dia tak pakai ISINA. Kos lama before plus 15k 7758. Jadi kita kira berapa 775 200. Ni customer yang macam saya mention tadi lah, kita kena ajar, kita kena educate our customer. 303 004 tu units dia. 7755 to be exact, 77.55 sen. To be exact. Apa customer kita kena sabar lah handle customer. Tak semua customer pandai kira. Saya mention lah, saya pernah 4 jam aja customer kira cost price. So okay, done. It's settled. Apa lagi customer saya tu? Oh, Wan, saya tengok doktor dalam Abila sekarang. Year 1, look forward to receive your forms. Look forward to start our journey as a team. Okay, sebelum saya tutup cerita saya,
Bila bersama you all. Apa-apa soalan nak tanya? Kalau tak ada soalan, itu saya masuk balik. Saya nak buat sharing tentang yang saya share semalam. Sebab ada customer tanya saya, apakah nasihat paling berharga? Apakah tips? Apakah yang saya boleh nasihat dia bila nak buat berniaga daripada duit yang dia keluarkan, duit dia yang dia keluarkan daripada melalui iSinar, daripada EPF. So saya dah share dah dekat FB. Nanti saya akan, my customer jawab apa? Makin turun ya. Of course lah. Bila you selalu invest, dia makin turun lah. Hari tu beli tinggi mah. Hari tu masa invest berapa? Customer saya ini, hari tu dia invest unit holder. Dia invest masa 74 sen, 76, 76. So makin rendah lah. Dulu dia pernah beli berapa? 74, 74, 74, 74, 76, 76. So that's cost price je, 7755. Seronok dia. Hari tu dia 7758. Cute customer. 7758 dia jadi 7755. She is so excited. Seronok dapat customer macam ni. Yes, dollar and cent kena kira. So my advice now, kita tunggu. So I akan tutup our conversation with Kiwi Wait. Gam pun ada message. Gam. Happy to see Dr. Boci sihat and ceria. Alhamdulillah. Terima kasih bagi ilmu pelaburan kepada kami semua. Ya, sebab jangan lupa melabur tahun ini. Sama ada kita seorang konsultan ke, kita seorang pelabur ke, top up. Saya sendiri pun top up. Macam tadi lah. It's not about the value of the money. It's about having the access and doing it wisely and save it. Kalau kata ada instrumen lain di luar sana pun hebat, it's okay, diversify. So Adija, I hope you have a great and prosperous day today. Jom kita buat kerja. Nanti insyaAllah kejap lagi, maybe about 12 ke, saya bersiaran lagi. Dan saya share lah apa yang saya bualkan dengan customer saya bila dia mengeluarkan duit daripada EPF dia melalui iSinar. Bukan duit iSinar, dia mengeluarkan dari EPF dia, duit dia, tapi dia nak berniaga. So saya berbual dengan dia, saya bagilah beberapa tips tentang perniagaan. Sebab this is my perniagaan, this is my kedai, this is my office yang saya buka 2008. Of course it incurred cost. Masa tu renovation untuk satu tingkat ni about 200,000 over. Rental kena bayar 3 bulan. Apa lagi, whatever lah yang saya nak kena pasang kat office ni. Maksudnya the wifi and so on, itu semua cost. Renovation tu ada menggunakan ID, itu pun cost. So berapa tu, 200,000. Saya memang ram lah saya punya sales masa tu. Saya tak nak guna duit saving, saya memang nak guna daripada duit income saya. Bulan-bulan simpan-simpan nak buka office ni, nak buka kedai saya ni. Ni saya dah buka kedai ni. Rakan-rakan kat luar sana tak nak invest ke? Mesej saya, PM saya. Saya buka saya punya online, kita buat investment melalui online. So tidak semua perniagaan kalau tidak semua perniagaan tu kita boleh sukses kalau kita tak ada ilmu. Tapi kalau dengan ilmu, dengan cautious, dengan aliran tunai yang betul, insyaAllah you boleh berjaya. Of course untuk berjaya dia ada bangun, dia ada jatuh bangun dia. So bila ada jatuh bangun dia, of course bila kita berniaga, kita ada jatuh bangun, itu untuk kita jadi lebih matang, untuk jadi kita lebih berpengalaman, dan untuk kita jadi lebih well aware. Jangan buat ni, jangan buat tu, jangan buat tu lagi. Apa yang kita boleh perhebatkan, apa yang kita boleh perbaiki. Ya, sebab
Berniaga ni dia bukan kita nak berniaga untuk sebulan, kita bukan berniaga untuk setahun. Saya buka ni saya kedai punya perniagaan sebagai usahawan keuangan ni sampai saya bersara lah. I am now 40 plus, 40 plus. InsyaAllah sampai 60 lebih. Maybe masa tu saya tak adalah aggressively on the road lagi dah. Probably saya more into jaga rakan-rakan lah, my current existing customers. Slowly saya dah berlepas kepada anak saya Iskandar dan Natasha untuk take over my empire. Hari ni saya ada 5 legacy di bawah saya. Alhamdulillah, itulah rezekinya. Bila saya bercuti 2 tahun hari tu kerana treatment, itulah passive income saya. You have to build something. You have to build something dengan kesabaran, dengan ilmu. Jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Tapi untuk bangun kena ada ilmu. Untuk bangun dan berjaya kena ada ilmu. Kena sabar. Kena banyak memberi, ya. Di saat kita susah, memberi. Ya, especially macam sekarang kan, memberilah. Even RM1, RM10, RM12. So okay, nanti saya share tips-tips macam mana untuk buka perniagaan daripada duit yang anda keluarkan daripada EPF tu. That's your money. That's supposed to be your retirement money. However, because of kekangan keuangan sekarang kan, because of PKP and COVID, it's not just about COVID, it's about PKP. Tak boleh nak setengah syarikat tak boleh nak all out. Pagi ni saya tengah about Tesco dah tukar nama ke Lotus. Bila tukar nama tu kenapa? So all this thing happen for a reason. Jadi kepada anda yang telah diriliskan kerja, maybe di cut down hours kerja, and at the same time cut down commission, cut down income ke, potong gaji dan sebagainya, berhemahlah dalam berbelanja. So later, let me finish my paperwork. Pukul 12 ke saya akan share. But I have another appointment lunch hour nanti. Kalau sempat saya share lah for 20 minutes bagaimana ya tips-tips perniagaan. Sebab ada rakan-rakan yang nak buka perniagaan melalui duit pengeluaran EPF tu kan, kena berhemah lah. Ya. But that doesn't mean that bila mendengar tips saya tu akan terus berjaya. Macam saya mention, saya share dari pengalaman saya, bukan pengalaman orang lain, pengalaman saya. At the end of the day, it's rezeki tu masing-masing, kerana usaha masing-masing dan ilmu yang masing-masing nak kecapi, orang nak pelajari. Ego kena letak bawah bila nak belajar. So okay, see you all insyaAllah nanti pukul 12. Bye. I see Diani here. Hantar nasi mak saya. Diani. Okay. Sekejap lagi kita pilih lauk soto sambal dengan ikan goreng ke. Okay, bye Oya. Bye Syed Hassan. Lama tak jumpa. Bye. Assalamualaikum.